الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nikmat kesihatan, nikmat kita boleh bersama pada pagi ini solat berjemaah subuh di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita doa supaya segala amal yang kita lakukan pada hari ini dinilai dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Yang kedua, tentu semua hari ini adalah hijrah baru bagi kita lah. Dan kita doalah supaya hari-hari sepanjang apa dia ni akan berlaku lepas ni, kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala sentiasa bagi taufik pada kita dapat isi umur kita ataupun hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya penghayatan hijrah ini yang besar sekali ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru man hajara manallahu anhu. Sebenarnya hijrah adalah orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya penghayatan hijrah. Bukan hanya sekadar kita tepek hijrah baru, tapi sebenarnya hijrah ni kita tinggal. Dan sebaik-baik kita tinggal ialah kita tinggal perkara yang tak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah kita hiasi hidup kita dengan ketaatan, dan kita harap insya-Allah supaya dia sentiasa bertambah daripada satu hari ke satu hari insya-Allah. Untuk hari ini tuan-tuan semua, saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pesanan lah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Insya-Allah kita akan tengok hari ini berapa pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayat oleh seorang sahabat nama dia Abi Juraish Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu qala, ra'aitu rajulan yasduru an-nasu an ra'ihi la yaqulu shay'an illa sadaru anhu. Qultu man hadha? Qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu alayka assalam ya Rasulullah marratain. Qala la taqul alayka assalam, alayka assalam tahiyyatu al-mauta. Qul assalamu alayka. Qala qultu anta Rasulullah. Qala ana Rasulullah alladhi idza asabaka dhurrun fada'awtahu kashafahu 'anka wa idza asabaka 'amu sanatin fada'awtahu raddaha 'alayka. Qala qultu wa idza kunta bi ardi kafrin aw falatin fadallat rahilatuka fada'awtahu raddaha 'alayk. Qala qultu lahu ahad ilayya. Qala la tasubbanna ahadan. Qala fama sababtu ba'dahu hurran wala 'abdan wala ba'iran wala syatan wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an wa an tukallima akhaka wa anta mubsitun ilayhi wajhuka inna dhalika minal ma'ruf. Warfa' izaraka ila nisfi as-saqi fa in abaita fa ila al-ka'baini wa iyyaka wa isbar al-izari fa innaha minal makhilah wa inna Allah la yuhibbul makhilah wa in imru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika
fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi fa innama wabalu dzalika alaihi, rawahu Abu Daud. Tuan-tuan semua, insya-Allah ini hadis agak panjang sikit, tapi dia merupakan, insya-Allah kita akan tengok beberapa perkara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun wasiat ini kepada satu orang perawi, iaitu nama dia Juraij, Abi Juraij, tapi sebenarnya dia adalah wasiat kepada kita semualah. Cuma yang saya selalu sebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia orang yang terlalu cakna kepada umat dia. Apa-apa saja yang perkara yang boleh mendatangkan kebaikan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sarankan supaya kita buat. Dan ini semua tuan-tuan semua adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah apa dia kita panggil cakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Dia nak tengok masa depan dia, nak tengok kebaikan, sama ada kebaikan dunia ataupun kebaikan yang akan diperolehi kepada umat dia di negeri akhirat. Hadis ini tentu semua dan dicerita oleh satu orang sahabat, nama dia Juraij ibnu Juraij, Abi Juraij gelar dia, nama dia Jabir ibn Sulaim radhiyallahu anhu. Cuma saya cek dari segi sejarah dia, oleh kerana dia ni peribadi yang jarang kita dengar dan tak banyak dia riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya cek tengok tak jumpa sangatlah sejarah dia. Cuma dia ni berada di dia tinggal di kota Basrah. Kalau orang lain tinggal di Mekah apa semua, tapi dia ni ada akhir hidup dia adalah salah seorang sahabat yang tinggal di Basrah. Kalau ikut Jabir ini, dia sebut satu masa dia tak pernah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu peribadi yang tak pernah jumpa dengan Nabi, dan boleh jadi dia telah menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada di kalangan sahabat masuk Islam bukan direct dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Islam dengan sahabat-sahabat lain dia pergi dakwah di tempat jauh dan sebagainya. Maka peribadi ni, tuan-tuan semua, Jabir ni pihak awal memang dia Islam dalam keadaan dia tak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dia pergi sana, jumpa pergi di Mekah, kemudian di Madinah, kemudian dia sebut satu kalimah, ra'aitu rajulan yasdurun nasu an ra'yihi la yakulu syai'an illa sadaru anhu. Kata dia tengok satu orang, kata dia, di mana dia antara hebat tak hebat dia ni, orang ikut kata-kata dia. Gapo saja yang dia suruh orang akan ikut, dan gapo saja larangnya dia akan tinggal. Ini satu padi dia ada perhati satu peribadi lah. Dia rupa dia tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu terdapati tu semua Nabi ni, cuba tengok adalah sejarah Nabi lah. Nabi kecek ke apa semua, tak ada seorang apa yang kata buat apa. Kalau arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada orang kata saya tak saya buat. Ataupun larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada orang cuba nak ingkar larangannya. Lepas tu kita dapati generasi sahabat radhiyallahu taala anhum, apa saja yang diungkap ataupun disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa dia ni semua orang akan ikut, akan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang bermasalah, munafik dan sebagainya. Dia tengok peribadi ni rasa pelik lah. Biasa kalau orang lain kan, kalau kecek ni ada orang kan, tapi ni peribadi yang memang cukup special, kata dia. Waktu dia tanya, dia kata qultu man hadza, katanya Jabir, siapa orang ni nya? Kata siapa yang tahu dia siapa gitu, mu di mana percakapan dia akan diikuti, larangan dia akan dijauhi oleh orang lain. Maka tuan-tuan semua, orang pun sebut dia qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak peribadi orang yang dia cakap masing cakapan dia, di mana saya sebut tadi lah, gapo saja yang Nabi cakap akan diikuti, gapo saja yang Nabi larang akan dijauhi oleh para sahabat radhiyallahu taala. Kemudian lepas tu dia pergi jumpa dengan Nabi, kata dia alaikas salam ya Rasulullah marratain. Pelik sikit lah, dia biasa kita pergi assalamualaikum. Kayak dia pergi di sebelah sana, boleh jadi dia banyak lagi maklumat dia tak tahu kan, sebab dia masuk Islam, dia jauh daripada majlis ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pergi jumpa Nabi, belum start kali dia kata alaikas salam ya Rasulullah. Dua kali dia sebut kalimah tu, alaikas salam ya Rasulullah, alaikas salam ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba betul China sikit. Nabi kata la takul alaikas salam, alaikas salam tahiyyatus salam tahiyyatul mauta kul assalamu alaika. Kata dia jangan kata gitu kan, kalau boleh cuba mengelak daripada kata alaikas salam lah.
Sebab Nabi ni tuan-tuan semua dia mari kadang-kadang nak betul apa-apa saja tak betul yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi cuba betul mengikut acuan dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dalam kehidupan Nabi ni kerja Nabi tabligh menyampaikan. Dalam masa yang sama Nabi cuba betul sama ada perkataan ataupun sikap manusia supaya ikut panduan yang diajar oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana apabila dia sebut alaikas salam, 2 kali dia sebut menguatkan kata alaikas salam ya Rasulullah. Rasulullah kata gitu, Rasulullah kata sepatut kata assalamu alayka, sepatut gitu tukar sikit. Sebab biasanya alaikas salam ini biasanya ucapan tahiyat kepada orang mati pada masa jahiliah. Kalau jahiliah kalau mati ke apa semua dia kata alaikas salam. Sebab tu Nabi kalau boleh taksir lah. Maknanya gaya kita, cara kita macam orang lain, orang jahiliah. Yang kita nak kita ni ada istimewa, kita tak macam orang lain. Sebab itulah tuan-tuan semua kita dapati dalam Islam ni Nabi ni kalau boleh kita ada identiti sendiri kita panggil. Sebab itulah kita tak diajar supaya mudah ikut orang lain. Sama ada budaya hidup dan sebagainya. Ini satu benda yang memang Rasulullah nak kalau boleh kita ikut acuan yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Lepas tu dan setiap kali yang kita semaya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita nak memang ikut acuan yang diajar oleh Allah Subhanahu. Kita akan tunduk apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan semua banyak hal Nabi ni dia pesan kita jangan kita kena Muslim ni dia ada budaya hidup dia. Waktu Nabi pernah sebut, Nabi kata akhir zaman ni apa Nabi kata la tatba'unna sunanan man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin lataba'tumuh qila man ya rasul al-yahud ya Rasulullah qala faman kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata satu masa di akhir zaman ni akan berlaku di mana orang akan budayakan hidup orang lain lebih daripada budaya Islam. Di mana Nabi kata kamu akan ikuti jejak langkah mereka terdahulu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi hasta. Akan ikut begitulah. Hatta Nabi kata kalau mereka itu masuk lubang biawak pun dia akan ikut sama juga. Di mana berlaku hari inilah. Gapo saja mari barat orang muda-muda ni tak ada agama nak ikut berlaku. Dia pakai serban kita pakai serban. Dia pakai seluar pendek kita pakai seluar pendek. Dia kecek kita ikut sebagainya. Nabi kata akan berlaku macam ni. Akan berlaku di mana satu budaya yang pelik, satu budaya yang janggal. Nabi SAW mengatakan di mana ada di kalangan kamu akan ikut jejak langkah mereka terdahulu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi hasta. Kalaulah mereka termasuk lubang biawak pun tak kira masuk juga. Maka Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, orang itu Yahudi Nasara ke? Maka Nabi SAW kata, "Faman, siapa lagi selain kalau bukan mereka itu?" Ini tuan-tuan semua apa yang digambar oleh Nabi ni dah berlaku daripada hari ini, di mana budaya kita adalah budaya orang lain, bukan budaya yang sepatut kita beramal, itu budaya Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab tu dalam hadis ni tuan-tuan, walaupun kita nampak dia satu benda yang pendek Nabi kata sepatut kata ginilah. Nabi kata jangan kata alaikas salam, sebab alaikas salam ni tahiyat ataupun ucapan yang diberi kepada orang mati pada masa jahiliah. Maknanya kita faham daripada ni kita nak seperti yang saya sebut tadi lah. Selain nak ajar supaya kita dah gapo-gapo pun kita kena ikut cara budaya kita. Maka Nabi ajar dia gini, Nabi kata kalau kita jumpa sama-sama kita ni Nabi kata assalamu alayka gitu. Sini kalau ikut pembahasan ulama boleh, kalau kita jumpa seorang kita kata assalamu alayka pun tak apa. Dia kata assalamualaikum tak apa. Jangan kata ajaran baru kat assalamu alayka ni kan. Tak boleh. Kalau berdasar pada hadis ni maknanya kalau kita jumpa satu orang assalamu alayka pun tak apa. Ataupun assalamualaikum macam kita buat lah ni. Cuma kalau bunyi assalamualaikum jangan kata apalah. Sebab orang ni kadang-kadang mudah sangat dia cak orang. Kaum muda lah, wahabi lah, apa dia. Wallahu a'lam lah. Sebab apabila tak ada ilmu ni kadang-kadang apabila tak nafsu depan dia boleh cak belaka orang. Kalau tak sesuai nafsu dia kadang-kadang dia boleh kata belaka. Tapi bagi orang yang ngaji gitulah macam saya sebut tadi, boleh kerana kita ngaji hari ni tuan-tuan semua, maka ucapan assalamualaikum ni tak salah. Kalau kita jumpa orang satu orang kita kata assalamualaikum kalau dia seorang. Tapi kalau ramai kena kata assalamualaikum lah. Gitu. Tapi maknanya tak kira boleh berlaku lah assalamualaikum pun tak apa, assalamualaikum pun tak apa kalau kita jumpa seorang. Tapi ramai assalamualaikum lah.
Maka tuan-tuan semua itu di antara benda yang Nabi betul dia. Sebab tuan-tuan semua, yang kedua pula kita boleh faham daripada hadis ni, nak ajak kita bahawa kita orang Islam apabila jumpa ni kita ada budaya kita lah. Kita pakai kita tanya selalu apa khabar weh. Kita ucap, kita jumpa dengan dalam keadaan kita bagi salam ucapan selamat. Doa sebenarnya di antara kita, di antara dua pihak, antara kita dengan orang kita jumpa. Assalamualaikum, sejahtera kepada kamu. Lepas tu tuan-tuan semua, kalau kita dengar tengok kepada hadis ni ataupun budaya hidup kita macam mana sangat. Kita jumpa bermula dengan doa sebenarnya. Kita doa supaya Allah Ta'ala sejahtera kepada kamu. Dia pula berdoa kita pula supaya kamu diberi kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tuan-tuan semua, comel sangat dalam Islam ni. Kita diajar apabila kita jumpa, kemudian kita bagi salam, dan sesuatu lagi kalau boleh ialah kita musafahah, kita salam. Di mana apabila kita salam tu insya-Allah Allah Ta'ala akan gugur dosa-dosa kita. Itu antara apa dia ni special Islam ajar semasa kita jumpa dengan orang lain. Maka tuan-tuan semua, dia pun kata qultu anta Rasulullah, kata Jabir tadi, kemudian kerana dia tak kenal, kata dia awak anta ya Rasulullah, engkau ya apa dia pesuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata gitu. Rasul kata ana Rasulullah. Memang kata dia, memang saya adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Sebab rasul-rasul ni dia bukan kita nak dak tuan-tuan semua, bukan kita pilih, bukan kata dak Kalau benda lain boleh jadi kita tunjuk diri kita nak jadi benda tu. Tapi putusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni satu putusan yang hanya dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yastafi minal malaikati wa minan nas, maknanya Allah Ta'ala pilih sebenarnya. Sebab itulah apabila Rasulullah dilantik jadi Rasul, kadang-kadang ada di kalangan para orang Quraisy ni tak bersetuju mana. Dia kata sebenarnya ada orang lain yang lebih layak dia melihat dari segi kekayaan ataupun dari segi pangkat yang ada pada orang. Betul lah, pada orang itu ada dua orang yang hebat lah. Hebat dari segi kebenaran, kekayaan dan pangkat. Sebab itulah bagi dia rasa dia ni lebih besar, lebih layak untuk jadi Rasul kalau banding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia ingat mana kerasulan ini adalah apa dia ni, pandai-pandai kita ada. Pandai-pandai kita ada. Pandai-pandai kita kemudian ikut neraca yang kita pilih. Tapi sebenarnya Rasul adalah utusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pilih siapa-siapa yang Allah SWT kehendaki, ada kelayakan. Maka Rasulullah kata, aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Nabi sebut dia orang, Nabi sebut akidah ke dia orang lah. Nabi kata gini, Nabi kata Tuhan ni, Tuhan yang atas aku ni, Tuhan yang apa dia ni, apabila engkau ditimpa mudarat ke apa semua dan engkau berdoa kepada dia, insya-Allah Tuhan inilah yang akan menghilangkan segala kemudaratan yang berlaku pada diri kamu. Sebab dulu tuan-tuan semua, orang jahiliah ni dia mempertuhankan berhala. Dia ingat berhala ni lah apa dia ni boleh buat segala-galanya. Sebab itulah Rasulullah SAW cuba betul balik apabila masuk Islam ataupun Nabi ajak supaya kembali kepada asal, di mana yang kuasa sebenarnya untuk menghilangkan segala musibah, menghilangkan mudarat pada kita tak ada orang lain kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila benar-benar kita jujur berdoa pada dia, orang lain, makhluk lain tak ada kuasa untuk melakukan benda-benda ini. Maka Tuhan inilah yang atas aku sebagai utusan dia di muka bumi. Yang kedua, Nabi kata iza asabaka amu sanatin fada'utahu ambataha laka. Tuhan yang atas aku ni, Nabi kata, apabila berlakunya apa dia kemarah dan engkau mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan kembali subur balik tanaman kamu ataupun tanah-tanah kamu. Maknanya Nabi dah cuba ajar dia orang, cuba betul akidah dia orang ni, supaya ada rasa di sana ada yang maha kuasa, yang selain yang bukan berhala yang mereka sembah, tapi yang kuasa adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kuasa segala-galanya. Kemudian Nabi sebut yang tiga pula terus. Nabi kata, ada apabila kamu berada di padang pasir ataupun di padang yang begitu luas, tiba-tiba hilang kenderaan kamu dan kamu berdoa kepada Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala akan kembalikan kenderaan kamu kepada kamu. Tuhan ni lah kata dia Tuhan ni lah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkuasa, yang boleh apa dia menghilangkan segala-gala, yang boleh beri kemanfaat kepada kamu dan yang boleh menghilangkan mudarat daripada kamu. Tuhan ni lah yang atas aku sebagai Rasul, utusan dia di muka bumi.
Itulah tuan-tuan semua di antara mukaddimah yang Nabi SAW cakap dengan dia. Lepas Nabi cakap kalimah ni tuan-tuan semua, dia pun kata qultu lahu. Lepas tu dia pun apabila dengar apa semua tadi, dia kata ahad ilayya, ya Rasulullah, kata dia, tolong bagi wasiatlah saya nak beramal dengan wasiat, kata dia. Ni kembali kepada tajuk yang saya sebut tadilah. Kan? Kata dia, ya Rasulullah, hamba ni nak dengar wasiat dan saya nak beramal dengan wasiat tu. Sebab dia faham tuan-tuan semua, gapo saja saranan Nabi, gapo saja apa dia ni perintah Nabi, insya-Allah ni satu benda yang akan beri kebaikan kepada dia, kan, apabila dia beramal dengan wasiat tersebut. Sebab itulah apabila dia bersama dengan Nabi, dia minta satu kalimah, kata dia ihad ilayya, ya Rasulullah, tolonglah wasiat kepadamu, tolonglah bagi cadangan gapo amalan-amalan yang saya boleh buat yang boleh mendatangkan manfaat kepada saya. Kan, ini tuan-tuan semua di antara apa dia ni pesannya dia lah. Lah ni payah nak jumpa benda gini ni, kan. Jumpa gak apa dia ni tolong doa kamu kaya sikit gapo semua, kan. Kalau kita jumpa orang hebat tolong gapo amalan gapo gak dak ni jumpa untuk guru untuk gapo, kan. Jangan jumpa benda-benda gini lah ni. Dulu ada kadang-kadang kita pergi jumpa untuk guru tolong ajar kamu sikit satu amalan apa dah saya nak beramal, kan. Tuan-tuan semua dah kisah ni, maknanya sahabat gitulah. Hidup dia memang dia nak sangat supaya ni kebaikan menjadi amalan dalam kehidupan dia orang. Dan dia nak pertanyaan kedua pula ialah kebajikan yang dia buat tu dah bersandarkan kepada panduan, bukan pandai-pandai dak. Sebab itulah dia tanya Nabi, gapokah wasiat, gapokah amalan yang saya boleh buat, kan. Maknanya dia tanya tu orang yang apa dia yang punya authority untuk cakap bab-bab gini. Maka Nabi SAW bagi wasiat pada dia apa perkara lah. InsyaAllah hari ini kita akan tengok berapa wasiat yang Nabi wasiat kepada dia, dan insyaAllah secara langsung dia adalah pesan wasiat kepada kita. Yang pertama sekali tuan-tuan semua, Nabi kata kepada dia, Nabi kata la tasubbanna ahadan, wasiat Nabi kepada dia. Yang pertama sekali Nabi kata jangan sekali-kali kamu mencela orang lain, kan. Jangan sekali-kali kamu mencela orang lain, kan. Ini antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali. Sebab tuan-tuan semua kita kena ingat, kan, apa dia ni lidah kita ni atau mulut kita dah kita panggil adalah nikmat yang besar. Di antara nikmat yang besar yang Allah Taala bagi kepada kita. Dan lidah ni lah kalau kena cara dia boleh buat kebaikan, dan kalau tak kena cara maka dia akan buat kerosakan kepada manusia. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bagi panduan. Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi bagi panduan dalam masalah kita guna nikmat mulut ni ataupun nikmat lidah ni. Nabi kata siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka dia kena cakap barang molek ataupun dia senyap kalau benda tu tidak mendatangkan faedah. Sebab apa tuan-tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab mulut ni kita panggil apa, jaga mulut ni akhlak sebenarnya. Kalau orang tu semaya bad tiba-tiba mulut terlepas gitu, kira makna tak ada akhlak lagi tu, kan. Sebab jaga mulut ni antaranya tidak mencela orang ni sebahagian daripada akhlak yang mulia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Dan kalau kita perhati kepada sabdaan Nabi lah, apabila Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kata dia, siapakah yang paling ramai sekali, orang lagu mana yang paling ramai sekali masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, kan. Nabi ditanya siapakah ramai-ramai manusia ni, apakah ciri-ciri manusia yang apa dia yang boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut dua perkara. Pertama sekali takwa, yang kedua ialah husnul khuluq, perangai molek. Kemudian Nabi ditanya lagi, su'ila an aksari ma yudkhilun nas an-nar faqala al-famu wal farju. Nabi ditanya pula, Nabi kan ditanya siapakah ya Rasulullah orang yang gapokah yang menyebabkan manusia ni lama masuk neraka. Tu Nabi kata, apa dia ni sahabat tanya, kan, di antara kih banyak orang masuk neraka ni, kih gapo lebih macam itulah, kan. Lama masuk neraka ni masalah gapo sebenarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, Nabi kata dua kau. Pertama sekali al-famu, yang kedua ialah al-farju. Yang pertama sekali mulut. Ramai manusia yang masuk neraka dengan sebab mulut dia. Yang kedua ialah faraj atau terlibat dengan perzinaan dan sebagainya. Itulah di antara rumusan yang Nabi sebut, ramai-ramai manusia di antara kih besar yang menyebabkan dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala ni, antaranya ialah kerana kih mulut dan kih faraj.
Wal'azubillah, kita minta doa lah kepada Allah Ta'ala supaya mulut kita ni, nikmat mulut, nikmat lidah ni sentiasa kita jaga. Tuan-tuan semua, dalam bab celaan ni, memang celaan ni satu benda yang tak boleh dalam Islam lah. Apatah lagi celaan tiga tempat yang paling teruk sekali, dia paling dahsyat sekali celaan yang dikutuk dalam Islam, kan? Yang pertama sekali ialah dia mencela mak ayah dia. Allah, kan? Ada kalau kata saya dua baru ni ada orang kena igak kira luar umur belas tahun gitu ya lah. Kemudian bila kena igak tu orang telefon lah kepada mak supaya jamin ni. Mak tak saya jamin. Mak sebut satu kalimah, dia kata anak dia ni pernah kata ke dia, kita kata baby lah, begitulah, minta maaf saya begitulah. Mak kata gitu ke, apa anak kata kepada mak gitu. Pada baby dah, pada dia kata bukan baby lah, maknanya babi tak kira gitu. Siapa gitu tu, siapa pekat gitu dia, Allah, satu benda yang cukup dahsyat. Ya, maknanya kalau gap masalah gap mengamuk juga lagu mana pun. Tapi mak rasa berat. Nak apa dia nak jamin kerana ucapan macam tadi lah. Itulah tuan-tuan semua antara fenomena yang berlaku masyarakat kita lah ni kadang-kadang. Sampai gitu jasa mak yang melahirkan dia, jasa mak yang mendidikkan, tapi tak ingat sikit abuk. Sanggup dia mencela sampai gitu sekali. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata inna min akbaril kaba'ir waz-zunub an yasubba ar-rajulu walidayhi fil Islam. Nabi kata di antara sebesar-besar dosa dan sebesar-besar kesalahan, Nabi kata ialah satu orang tu dia mencela dua orang tua dia. Dia mencela dua orang tua dia, kata uduh pada orang tua dia lah. Ini tuan-tuan semua kita ingat, jangan ingat atau benda tak ada ni. Lah ni makin hari makin ada. Bukan sekadar apa dia ni mencela, ada setengah tersanggup bunuh mak kadang-kadang kalau tak bagi apa dia nak. Inilah tuan-tuan semua di antara benda yang cukup dahsyat. Ini celaan yang paling dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, celaan kepada dua orang tua. Kemudian para sahabat tuan-tuan semua berfikir, Rasulullah kata dia bagaimana satu orang tu boleh cela mak dia, ayah dia. Merasa pelik Ya Allah, mana sabar kau. Maka Nabi sebut di antaranya cara kita mencela orang tua kita ialah kita cela orang tua lain, kemudian orang lain cela orang tua kita. Macam budak-budak debat lah mukmum gini kan, dia menjawab balik mukmum gitu. Itu pun termasuk dalam bab apa dia ni, celaan orang kepada mak ayah kita kerana kita mula, maka termasuk dalam bab celaan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua, ini satu benda yang cukup biadab lah, yang disebut sebagai sekutuk-kutuk sejahat-jahat celaan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi SAW sebut, Nabi kata dalam hadis lain, hadis Muslim, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah Ta'ala laknat orang yang melaknat apa dia ni, mak ayah dia. Kecek apa dia ni, kutuk dan laknat apa dia ni, mak ayah dia. Ada ke? Ada tu kan. Kalau tak ada Nabi tak sebut gitu. Cuma banyak sikit jelah. Laknat ni tuan-tuan semua, apa dia laknat? Laknat ni makna jauh daripada rahmat, tu dia panggil laknat. Maknanya orang yang terlibat dengan isu-isu macam ni, kehidupan dia akan bermasalah. Sebab kehidupan dia sentiasa dijauhi daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita panggil laknat. Sebab tu kita nak sangat rahmat, irhamni dalam doa kita, dalam apa, dalam kunut kita, kalau dalam tahap apa dia, dalam apa, rabbi filli warhamni, kita minta rahmat daripada Allah Taala. Maknanya kalau orang tu dilaknat, ni arti kata lain, orang tu jauh daripada rahmat Tuhan. Sebab itulah boleh jauh daripada rahmat Tuhan, maka kehidupan dia akan bermasalah lah. Walaupun dia kaya, walaupun dia pangkat tinggi kadang-kadang kehidupan dia tidak terurus dengan sebab hidup dia tak dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda yang paling kita bimbang sekali. Yang kedua, di antara celaan yang kita, di antara senara yang teruk lah, banyak-banyak celaan yang tak benar tu. Yang kedua yang teruk lepas daripada yang pertama tadi ialah cela kepada sama-sama orang Islam. Allah ni banyak sangat dalam Facebook ni, dalam apa semua kita baca Allah bab kutuk orang ni memang jadilah ni. Padahal tak pernah sabar sikit abuk nyedar lagi. Yang kita heran hak pakai piah tu jadi juga kadang-kadang ada kutuk orang. Sepatut kita orang tak lebar ni jadi lambang kepada kebaikan. Lalu boleh tengok contoh daripada kita.
Tapi lah ni tak kira jadi belakang lah ni. Kan? Iaitu kutuk sama-sama orang Islam. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sibabul muslim fusukun. Celaan kepada orang muslim satu perkara fasik. Kan? Ingat molek. Fasik-fasik ni keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kadang-kadang tak khabar benda-benda gitu kan. Kita rasa sedap mulut ya. Tapi dari segi apa dia ni title dalam Islam dikira sebagai orang fasik kalau mengikut apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga pula tuan-tuan semua ialah apa dia ni celaan yang cukup besar kesalahan ialah celaan kepada orang mati. Orang mati dah kan dak tahu lagi. Bolah kita kira setakat tu kalau bagaimana kan setakat bolah dia dah kembali kepada Tuhan. Tuhan akan balas lah apa yang dia buat. Ni orang dah mati dak main lagi dak tahu lagi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbu al-amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Nabi pesan, Nabi kata jangan sekali-kali kamu mencela orang mati. Dia telah kembali kepada Allah Ta'ala dan dia telah mendapat apa yang dia lakukan. Kita suruh Tuhan dah. Boleh kita dah kacanya kan. Ini duk lanak lagi orang mati dah. Kecuali orang yang Tuhan lanak macam Fir'aun tak apa dah. Kan Al-Quran lanak tu kan. Ni kita ni kadang-kadang siapa begitu sekali. Kan balah bukan sekadar balah dalam masa dia hidup, masa mati putar lagi. Ini satu budaya yang tidak sehat lah. Ya, sama-sama kita doa moga-moga Allah Ta'ala apa dia ni selamat kita daripada perkara tersebut. Inilah tuan-tuan semua wasiat pertama yang Nabi minta supaya Jabir ni jangan buat. La tasubbanna ahadan, yang kamu cela saudara. Jangan sekali-kali cela orang. Kemudian apabila Jabir ni dia dengar pesanan Nabi ni, gapo respon dia? Fama sababtu ba'dahu hurran wala 'abdan wala ba'iran wala syatan. Kata dia lepas daripada tu aku memang sambut sungguh wasiat Nabi ni, aku tak pernah cela orang lepas tu. Kan? Tak cela orang merdeka, tak cela orang hamba, tak hatta binatang pun dia tak cela kata dia. Kan? Inilah tuan-tuan semua di antara kehebatan para sahabat radhiyallahu taala anhum, di antara kelebihan dia kenapa dia dapat redha Tuhan ni, antaranya dia cepat menyahut apa yang diajak oleh Allah Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni ngaji tapi duk mikir lagi nak buat kedok kan. Ini budaya daripada kita sekarang. Sebab tu kalau kita perhati di antara apa dia pembincangan di kalangan ulama, kenapa ke rahsia Allah Taala bagi kejayaan kepada generasi sahabat radhiyallahu taala anhu. Sebab dia ada lebih sami'na wa ata'na, situ dah lebih pada orang lain. Dia dengar apa saja dia balik buat selalu. Dia buat selalu. Kita ni kadang-kadang ngaji banyak dah, ilmu tambun dalam kepala kita ni. Ya, tapi kita lah di segi amalan kadang-kadang lambat. Ya, saya selalu sebut kepada budak-budak ilmu duk di Kuala Lumpur dah. Cuma amalan masih lagi duk di Nilampuri atau kita bila seluruh budak gitulah. Itu tentu sama di antara benda yang berlaku dalam hidup kita lah ni kan. Mana tak berlaku dalam bentuk macam tu, sahabat-sahabat ni dengar saja dia selalu. Contoh yang saya nak sebut tuan-tuan semua, sahabat ni apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dia baca ayat berkaitan dengan hijab perempuan, tutup aurat. Arahan daripada Allah Taala daripada Nabi supaya cerita kepada anak-anak perempuan isteri supaya apa dia ni supaya tutup aurat. Kan? Dia orang balik rumah tuan-tuan semua cerita, baca ayat ni kepada bini dan isteri, selalu masuk rumah. Bilik cari kain, tak kepala selalu. Kan? Dia tak mikir tak comel tua nampak. Dia tak mikir lagu tu dah. Kerana ini arahan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan buat apa dia ni sebaik mungkin. Contoh yang ketiga yang saya selalu sebut ialah kisah Zainab. Kan? Mula-mula apabila Rasulullah cadar dia supaya jangan kahwin dengan Rasulullah, minta supaya dia kahwin dengan Zaid. Dia tak sih mula-mula. Tak sih la arda ya Rasulullah. Kisah ni saya selalu sebut. Kan? Dia tak sih mula-mula. Last kali tu ayat Quran. Maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tak sayugi, tak sepatutnya orang mukmin ni, laki-laki dan perempuan, dia menolak cadangan Allah dan cadangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa-siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul, dia berada dalam kesesatan yang nyata. Cuba tengok tuan-tuan, boleh dengar saja ayat ni, dia tukar channel selalu. Saya sanggup ya Rasul, saya tak akan durhaka ya Rasul, saya terima arahan kamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tuan-tuan semua di antara rahsia kenapa sahabat
diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terima saja arahan Nabi, dia tak mikir dah. Dia mikir sekarang bagaimana untuk melaksanakan benda-benda gitu. Sebab tu dah kesannya apabila Nabi kata la tasubbanna ahadan, dia buat selalu. Lepas daripada arahan tu kata dia tak pernah dalam hidup dia mencela orang lain, hatta binatang pun dia tak pernah cela kata dia. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua ialah Nabi kata wala tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Yang kedua ni jangan pandai kecil benda ma'ruf. Kan, jangan pandai lekeh benda-benda tu, benda-benda molek. Maksud gini tuan-tuan semua, kita walaupun benda tu molek, walaupun kecil sekalipun jangan kita anggap benda tu adalah kecil ya, gitu kita kata kan. Boleh faham tak? Dalam Islam ni tuan-tuan semua, kita kena ingat gapo saja benda ma'ruf, benda yang Tuhan kena, walaupun kecil besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melayu kita sunat jah, dia kata gitu yang kita tak sunat jah atau sunat kita kemai sunat tu kecil besar sikit kan. Sunat jah tu dia kata sunat jah gitu ya kan. Tapi dalam hadis ni Rasulullah SAW mengajar kita semua jangan kita pelekeh benda ma'ruf, benda molek walaupun kecil macam mana sekalipun. Kan. Katakanlah apa dia tuan-tuan semua, cuba tengok dalam Islam ni. Contoh katakanlah apa ni bab manis muka kita akan baca lepas ni. Manis muka kan benda kecil ya. Tapi dinilai sebagai sedekah. Talaqatul wajhi sedekah, Nabi kata kita senyum jumpa orang itu adalah sebahagian daripada pahala sedekah yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Gapo lagi katakanlah kita jumpa barang-barang tengah jalan, benda-benda yang menyusahkan orang, kita berhenti kereta kita buat, benda kecil ya. Tak sampai seminit kita buat, tapi nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sebut hadis sebelum ni tuan-tuan semua, satu orang hamba Allah dimasuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, menikmati kesenangan dalam syurga. Fi syajaratin qata'aha, kata Nabi, kerana kerja dia dia hanya sekadar dia buat barang-barang yang menyukarkan manusia dalam perjalanan. Benda kecil ya, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan semua dalam hadis yang lain Nabi kata apa, ada contoh yang Nabi kata ittaqin nar, apa dia ni ittaqi, Nabi kata apa dah disebut ittaqun nar walau bi shiqqi tamratin man lam yajid fa kalimatin thayyibatin, hadis dari Bukhari. Kan Nabi kata takutlah kepada Allah Taala walaupun separuh daripada buah tamar. Maknanya kita derma ni walaupun separuh buah tamar kecil sikit kita kata kan, tapi dia adalah di antara benteng daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ittaqun nar walau bi shiqqi tamratin, Nabi kata takutlah pada neraka walaupun separuh daripada buah tamar. Maknanya kalau kamu derma, tak dermalah walaupun separuh buah tamar, sebab derma ni adalah benteng daripada apa dia ni, daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kan, dia kira separuh pertama gapo dia sangatnya kan, tapi itulah tuan-tuan semua nak ceritanya dalam Islam ni benda kecil sekalipun tetap akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kata lagi, Nabi kata pemalam dia siapa-siapa yang tak ada separuh pertama pun tak ada, Nabi kata fa kalimatun thayyibah, kecillah barang molek, kecil molek subhanallah katakanlah kan, maka nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua nak ceritanya, kita jangan pandai kecil lah. Walaupun benda tu benda kecil, tapi jangan benda tu molek, tapi kecil sangat benda, tapi jangan kita pandai kecil ya kan. Tapi kita boleh buat, kita buat sebab besar sangat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul Al-Quran kata apa? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa-siapa yang buat benda molek walaupun sikit kan, tetap akan ditunjuk, tetap akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ni tuan-tuan semua kadang-kadang amalan kecil tapi dengan sebab niat molek tu besar nilai dia. Sebab tu ada satu orang ulama nama dia Abdullah bin Mubarak, kata dia rubbu amalin saghirin, ada rubba amalin saghirin tu'azzimu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiru an-niyyah. Okey, katanya Allah bin Mubarak, kata dia kadang-kadang ada setengah-setengah amalan terkecil tapi jadi besar nilai dia dengan sebab kita niat. Okay. Amalan taklah mana tapi kita niat molek, okay. Dia jadi besarnya pahala. Macam kita duduk malam masjid lah, duduk cakap biasa, tak kata gapo, duduk cakap, tapi kita niat iktikaf, besar sangat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gapo dia Nabi kata pula, Nabi kata wa rubba amalin kabirin, dan berapa banyak amalan yang besar tapi dikecilkan dengan niat dia.
Kadang-kadang tak ada nilai amalan dia. Besar amalan dia tapi dia niat benda lain, nak tunjuk kat orang aku ke apa semua. Katakanlah dia derma 1 juta katakanlah. Tapi niat dia tak molek, tak ada nilai pun. Kawan ni derma 1 sen tapi dia nak molek. Itu kemampuan yang ada pada diri dia tapi dia niat molek, maka besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi dia pesan kita dalam hidup ni kita sebagai Islam jangan sekali-kali pelekeh kerja-kerja makruf walaupun kecil macam mana sekalipun. Kan? Sebab itulah tuan-tuan semua kita ni kalau kita boleh dalam hidup kita ni kadang-kadang kemampuan kita berbeza. Satu orang tu kadang-kadang dia tak ngaji cuma dia boleh buat apa? Dia boleh mari awak masjid katakanlah. Dia ada guna waktu seumpama. Beramal seumpama waktu. Dia ada dinilai oleh Allah Taala. Satu orang dia suka khidmat ke orang, dia suka awak makan ke orang, dia guna sungguh makna kepakaran dan bab tu. Maka dia hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan semua hadis ni Nabi pesan kita la tahkiran, jangan sekali-kali kita dia pelekeh amalan ma'ruf walaupun kecil macam mana sekalipun. Antara contohnya saya sebut adalah senyum kan. Senyum ni bagai tak payah kalau ke mana. Jumpa senyum. Besar Tuhan nilai kita. Kan? Walaupun kecil macam mana sekalipun. Sebab itulah tuan-tuan semua kita kalau boleh gitulah hidup kita ni kata Nabi, sanad Nabi jangan. Kalau benda molek tu walaupun kecil macam mana sekalipun boleh buat kita buat. Besar sangat nilai di Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga di antara pesanan Nabi kepada laki-laki kepada Jabir ni, wasiat yang ketiga ialah wa an tukallima akhaka wa anta mubsitun ilaihi wajhuka inna dzalika minal ma'ruf. Saranan yang ketiga Nabi ni ialah supaya kita kecek dengan sayang kita ni dalam keadaan manis muka, kita panggil. Bercakap dengan saudara engkau dalam keadaan manis muka. Istilah siapa gitu tu kan. Sebab manis muka ni tuan-tuan semua dia ada banyak perkara lah. Manis muka ni dia boleh menimbulkan kasih sayang. Orang pun minat kalau ke mana kan. Ni kecil dia masa cetung kau tak boleh pergi kan. 2 minit pun tak boleh duduk dengan dia dah. Kan? Sebab kita cakap dan kadang kita senyum ke apa semua tuan-tuan semua, dia boleh membina hubungan yang baik, kemesraan dan sebagainya. Kemesraan itulah Islam nak. Kan? Yang kedua pula tuan-tuan semua, orang yang ada kadang senyum dia jangan senyum seorang takut jadi benda lain. Kan? Kan? Maknanya dia cakap apa dia jumpa dia kecek senyum ke apa semua kan. Ni benda barang ni kalau tak biasa payah juga. Kan? Ada semua orang tu memang dia kalau jumpa memang nampak sangat wajah dia tu, wajah gembira, apa dia ni mesra dan sebagainya. Maknanya orang yang kadang macam ni kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Allah Taala suka kepada orang manis muka. Kan? Kemudian Allah Taala tak suka kepada orang masam muka. Ada riwayat sebut macam itu. Kan? Kemudian yang ketiga kata ulama pula kata dia apa dia ni kita manis muka ni tuthmirul mahabbah bainal muslimin, antara kesan faedah kita manis muka ni ialah dia boleh membina mahabbah, kasih sayang antara satu sama lain. Kan? Sebab itulah apabila Islam dia suruh gapo tu kadang mana kita ada benda tu kan disamping boleh pahala tapi ada pulangan lain yang Islam Islam ajak kita. Kalau ke mana dah apabila kita kecek orang dia kadang masa beza dah. Kita kecek kita manis suka sangat dia rasa suka apa sedekat hati dan sebagainya. Dan kita pernah sebut sebelum ni riwayat kan, walaupun riwayat ni tak kuat, dikatakan apa dia ni Nabi SAW bersabda, kamu akan dapat menawan hati manusia 2 perkara. Saya pernah sebutkan hadis ini. Yang pertama sekali ialah bastul wajhi, manis muka. Yang kedua akhlak yang comel. Itulah tuan-tuan semua, walaupun benda ni kecil tapi kesan besar dalam hubungan kita dalam masyarakat. Sebab tu Nabi kata wa antukallima akhaka wa anta mubsitun ilaihi wajhuka inna dzalika minal ma'ruf. Kalau bila kamu cakap dengan saudara kamu, cakaplah dalam keadaan kamu ceria ataupun dalam keadaan senyum. Itulah tuan-tuan semua kan. Dan benda-benda gini tuan-tuan semua, sebenarnya apabila Nabi sebut gini, Nabi di antara orang mula-mula sekali yang menghayati benda-benda gini. Sebab tu kalau tengok dalam satu riwayat daripada Jarir Ibn Abdullah, kata dia ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa tabassama fi wajhi. Kan? Ini bukti Nabi kecek bukan kecek saja dak kan. Kita kadang-kadang kita lebah kita ni kecek tak ada berlaku macam tu. Nabi cakap satu benda dan benda tu dihayati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ni mengatakan Abdullah bin Jarir ni kata dia Nabi apabila Nabi tengok dia tu dia boleh tengok wajah Nabi senyum ke dia. Kan? Ini bukti apa dia yang Nabi buat kan. Katanya Ibnu Jarir ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa tabassama fi wajhi
Nabi ni apabila dia tengok aku boleh tengok dia senyum pada aku. Kan? Ini kemesraan yang sahabat boleh tengok apabila bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sahabat-sahabat suka sangat duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tuan semua saranan yang ketiga dah tak? Yang ketiga. Kemudian wasiat yang keempat pula tuan semua ialah warfa izaraka ila nisfis saqi fa in abaita fa'il ka'bain wa iyyaka wa isbal al-izar fa innaha minal makhilah wa innallaha la yuhibbul makhilah. Yang keempat ni tuan semua, Rasulullah larang jangan pakai kain sarung ni lebih daripada apa dia ni siapa Nabi sarankan supaya pakai apa dia tengah-tengah apa dia panggil betih. Tak. Kalau kita boleh lah. Tapi kalau tak boleh Nabi kata sahabat jangan lebih daripada buku lali. Sebab tu kita apabila kita ada berpakaian kita ada kaedah kita kan. Kalau lelaki jangan lebih daripada buku lali. Sebab lebih daripada buku lali ni tuan-tuan semua tengok keadaan lah. Itu mana kita dah bicara semua. Kalau dia pakai dalam keadaan lepas daripada buku lali dalam keadaan mangga haram, dosa besar dia. Sebab dari riwayat mengatakan Allah Ta'ala tak tengok di hari akhirat. Kemudian Allah Ta'ala akan azab orang macam ni apabila dia berpakaian labuh lebih daripada buku lali dalam keadaan dia angkuh atau bertakabur. Jaga molek lah pakai apa semua. Tapi kalau dia pakai lebih kerana ada sakit, ada gapo kita dah bicara sebelum ni, kerana kudih ke gapo semua kan, takut bima, takut orang tengok jadi ngeri, jadi pelik gapo semua kan, dia labuh. Itu tak ada masalah, tu harus. Yang ketiga pula kalau dia pakai labuh dah kata tak gapo satu, tak takabur, tak ada sebab gapo, itu jadi makruh ya, makruh. Tapi ala kulli tuan-tuan semua, ala kulli hal mana kita cuba kembali kepada ajaran asal lah. Pakaian kita ni kalau lelaki jangan lebih daripada buku lali lah gitu. Termasuk jubah ke apa semua. Kan masuk belaka. Cuma itulah mana yang dikatakan haram tu adalah apabila terlebih tu dalam keadaan dia angkuh, dia pakai dalam keadaan bangga diri. Sebab pernah satu masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala tu, dia apabila Rasulullah sebut hadis-hadis gini dia bimbang. Sebab dia kata dia tunduk ke apa semua, kadang-kadang lebih kepada kain dia ke apa semualah. Rasulullah kata anta lasta minhum, awak bukan wahai Sayyidina Bakar, wahai Bakar kata dia kamu tak bukan jenis dia orang lah, bukan jenis orang takabur. Mana berdasar kepada hadis itu maknanya kalau pakai ada keadaan lebih buku lali ada keadaan takabur tu memang tak boleh lah. Kalau tak takabur dia termasuk dia kadang-kadang harus, kadang-kadang jadi makruh. Tengok kepada isu lah, kepada keadaan. Sebab Nabi kata kepada dia, Nabi kata biasanya orang-orang buat pakaian labuh gini termasuk golongan orang yang takabur, Nabi kata. Kan? Dan Allah Ta'ala ni tak suka kepada orang takabur. Itu poin dia. Kan? Sebab tu semua kalau labuh ni banyak kesal lah. Kadang-kadang kita jalan tayak ayat apa semua tak semaya, banyak masalah ke berlaku macam tu. Kita tak sedar dari perjalanan kita kadang tepuh apa semua kita semaya gitu. Itu boleh jadi akan menimbulkan kesan tidak molek. Sebab itulah Islam dia ajar cara dia dalam bab pakaian ni. Okey. Sebab tu kalau kita pergi Mekah ke apa semua kita tengok setengah orang tu dia pakai sapas tengah-tengah kaki baju buah dia kan. Yang kata apa sebab ada disebut. Cuma Nabi kata kalau tak boleh sapas jangan lebih daripada buku lali. Yang kata kat orang pula dia mohon maklik cedong kau napa dia nampak tinggi sangat kain kan. Yang kata gapolah. Sebab tu dah adalah hadis Nabi sampai kata. Habis Nabi suruh asal Nabi suruh siapa separuh betih ni kan sepas itu kan. Tapi kalau tak boleh juga Nabi kata jangan lebih daripada buku lali. Kan? Dan akhir sekali kata semua untuk hari ini pesanan yang terakhir Nabi SAW ialah wa inni mru'un syatamaka wa ayyaraka bima lam ya'lam fika fala tu'ayyirhu bima lam ta'lam fihi fa innama wabalu dzalika alaihi. Nabi kata yang ketiga yang akhir Nabi kata kalau orang celah kita katakanlah baik kata kita dan benda tu memang ada pada kita. Dia mau tidur semua dak ngajar katakanlah. Dak jadi celah kata kita. Memang kita memang sungguh katakanlah dak. Orang celah kita kan. Gapo Nabi ajar Nabi kata jangan duduk senyap ni kata gapo. Sebab sikap dia tu dia akan berdepan dengan Tuhan lah celah dia tu. Kita tak boleh kalau celah kita lawan lalu kalau ke mana. Tak boleh patah hati kita ni. Itu antara akhlak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Sebab tu kita tu semua kita kalau boleh kita nak gini katanya ulama, mana kalau orang buat gapo kita beri kebaikan kepada orang lain. Orang celah ke gapo semua. Sebab tu Nabi orang celah gapo tapi Nabi beri kebaikan kita lah sekali kalah juga.
Batu Imam Hasan al-Banna rahimahullah taala kata dia kunu kasyajar yarmunahu bil hajar wa yarmihi bis samar. Jadilah kamu sebagai pokok yang berbuah. Orang pekong buah tak dengar batu ke pada pokok ke bagi ke pokok. Okey, pokok dia bagi buah. Payah belaka ni nak buat ni. Dah. Buah dia pekong buah nak buah tapi pokok bagi buah kepada dia. Pokok tak lawan tapi bagi buah kepada dia. Kalau boleh jadi gitu memang terbaiklah. Kan macam berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan awak celah dia tapi dia buat baik kan lah sekali lah. Itulah tak tahu semua di antara saran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, maknanya yang terakhir tadi kalau orang celah kita ke apa semua kita senyaplah. Okey. Kita jangan lawan dia, jangan celah dia balik. Tak usah celah lah. Kalau kita nak betul tak apa. Jangan celah dia balik. Sebab apa? Kalau kita celah balik akan jadi masalah. Dan apa yang dicela kita tu kita serah Tuhan. Dia adalah bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang dia lakukan. Itulah tuan semua antara pesanan ni sebenarnya benda-benda kita berlaku dalam kehidupan kita. Walaupun pesan ni lama 1000 tahun lebih dah ni pesanan ni. Tapi isu ni lah yang berlaku dalam kehidupan kita hari ni. Dan sama-samalah kita cuba kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kita berinteraksi dengan manusia. Okay? Jangan tuduh kosi. Kita jangan pelekeh benda-benda makruf. Yang ketiga pula ialah kita dalam keadaan ceria semua apabila kita berdepan dengan manusia. Yang keempat pula ialah kita dalam bab pakaian jangan melampau terlebih daripada hak yang dibenarkan oleh syarak. Yang kelima pula ialah kita diajar supaya jangan balas celaan orang kepada kita dengan celaan kita. Okey. Kalau kita nak betul tak apa. Okey, tapi kalau dia kata gitu kita kata pula tak ni kita. Kita tak digalak benda macam tu. Bukan tak galak tak dibenarkan. Sebabkan ini masalah yang begitu banyak lepas ni. Allah ke berapa semua. Yang penting apa yang dia buat tadi bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sakatlah tuan semua untuk pagi ni. Moga-moga kita dapat memahami dan cuba ikhtiar supaya saranan Nabi ini jadi budaya hidup kita insya-Allah taala. Yang baik daripada Allah, kekurangan daripada kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant. واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عن سيئها إلا أنت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.